Assalamualaikum, salam hormat. Bersul lagi menerusi Inklusif, saya Wan Syahrina. Anda sedang menonton siaran TV1 dan juga saluran berita RTM. Dan menerusi Inklusif malam ini, kita bersama-sama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Hamzah Hasanuddin, Menteri Dalam Negeri. Terima kasih Datuk Seri kerana bersama-sama kami. Sama, RTM. Ya, Datuk Seri. Sejak COVID-19 melanda negara dan Perintah Kawalan Pergerakan dikenakan kepada kita bermula Mac 2020, antara perkara yang disebutkan menjadi belenggu kepada rakyat ialah kekurangan tenaga kerja asing dalam pelbagai sektor pekerjaan. Jadi, bagaimana Kementerian Dalam Negeri mengambil berat isu ini? Pertamanya, bila kita sebut tentang tenaga kerja, ia bukan di bawah kementerian saya, dia di bawah Kementerian Sumber Manusia. Tapi oleh kerana kedudukan kementerian yang nak menentukan kemasukan pekerja daripada luar, maka itu di bawah kementerian saya. Ianya terbagi kepada pekerja asing, sama ada ia sudah pun dapat permit ataupun mereka yang belum dapat permit. Maknanya kita namakan mereka pekerja asing tanpa izin parti, yang selama ini banyak dibicarakan dalam social media sebagai contoh. Itu adalah sesuatu perkara yang harus kita selesaikan, kerana apabila waktu pandemik inilah masanya untuk kita menentukan bahawa pekerja yang ada, sama ada pekerja itu warga negara ataupun bukan warga negara, biarlah mereka itu benar-benar mempunyai dokumen yang sah. Daripada itu, kita bersyukur pada Allah SWT kerana Kabinet telah pun mengambil satu pendekatan baru supaya semua mereka yang berada dalam negara kita, terutama pekerja-pekerja asing tadi, harus didaftarkan. Maka kita ada unjurkan satu program yang kita namakan program rekalibrasi pekerja asing. Program itu kita berikan kepada dua. Satu, kepada mereka yang mahu memohon semula untuk bekerja dalam negara, dan satu lagi, pekerja asing yang mahu pulang ke luar negara, ke negara mereka. Ini yang telah pun kita lakukan. Dan di situlah di mana letaknya kementerian saya untuk membantu banyak daripada majikan-majikan yang perlukan pekerja-pekerja. Alhamdulillah, di situ kita telah pun mengumumkan dan mendapat pendaftaran yang agak banyak. Mereka yang masih lagi aktif dalam negara kita, maksud saya warga asing yang bekerja, hampir 1.2 juta semuanya. Itu yang aktif. Maknanya yang masih mempunyai PLKS, Pas Lawatan Kerja Sementara. Itu kita berikan dan ada aktif 1.2 juta. Hampir 1.2 juta semuanya. Maka selalunya kita mempunyai pekerja dalam negara, terutama pekerja asing, berjumlah melebihi 2 juta. Ada satu ketiga sehingga 3 juta dan selalunya average 2.5 juta pekerja asing yang ada. Maka di sinilah tempatnya untuk kita mendaftar mereka ini supaya kita tahu keberadaan mereka dalam negara kita. Pertama. Keduanya nak menentukan supaya mereka juga menerima vaksin yang kita berikan kepada semua pekerja-pekerja. Apabila kita lakukan ini, maka sudah tentulah ada proses untuk kita menentukan bahawa terdapat pendaftaran yang jelas yang boleh kita berikan, sama ada mereka nak pulang ataupun yang masih lagi nak bekerja. Ini yang telah pun kita lakukan. Dan kerana itu saya kira lawatan kerja diadakan oleh Datuk Seri pada penghujung Januari ke Indonesia selama 3 hari, dan kalau boleh kita tahu apa yang memberikan manfaat kepada Malaysia dalam lawatan kerja ini, outcome-nya. Saya buat lawatan kerja ni seperti yang setelah saya katakan tadi, jumlah pekerja asing yang aktif itu 1.2 juta, tidak mencukupi.
Manakala selalunya daripada peratusan mereka yang bekerja, 30% adalah warga Indonesia. Dia bekerja di beberapa sektor, sama ada peladangan, industri, construction, services industry. Semua tu ada 1.2 dan daripada situ 30% warga Indonesia. Maka sebab itu yang pertama yang harus saya lakukan adalah untuk memastikan apa masalah mereka yang kita nak tentukan supaya dapat tinggal di sini. Kita dah minta, kita dah nak buka supaya semua negara-negara sumber boleh menghantar pekerja mereka ke negara kita. Tapi Indonesia sudah merasakan bahawa ada masalah dengan kita. Masalahnya adalah kerana mereka dapati ramai pembantu-pembantu rumah dizalimi kononnya dalam negara kita. Dan oleh kerana itu, saya yang menjaga enforcement dalam negara kita ni, Kementerian Dalam Negeri. Kita jaga polis diraja Malaysia, kita jaga immigration. Dua ini adalah dua agensi yang terbabit secara langsung untuk memastikan bahawa mereka daripada warga asing yang nak bekerja dalam negara ini pasti merasakan mereka selesa, selamat hidup dalam negara. Jadi apabila Datuk Seri Saravanan, Menteri Sumber Manusia, telah pun mengatur satu perjumpaan dengan Menteri Sumber Manusia di Indonesia, fokus mereka adalah selesaikan dahulu masalah pembantu rumah Indonesia dalam negara kita, di Malaysia. Soal keselamatan mereka. Soal keselamatan mereka. Maka sebab itu saya terpaksa. Dan kunjungan saya ke sana, saya berjumpa pertama Menteri Dalam Negeri mereka, iaitu Bapa Tito sendiri. Kedua, saya jumpa dengan Menteri Kelautan, kerana dia juga yang menjaga laut, sempadan laut, terutama di Selat Melaka tu banyak perkara yang harus kita selesaikan. Dan ketiga dengan Ibu Ida Fauziah, Menteri Sumber Manusia itu sendiri. Dalam lawatan kerja saya ini, pertama saya jelaskan isu tentang pembantu rumah tadi. Apa masalah pembantu rumah yang ada dalam negara kita ni? Mereka tinggal bersendirian di rumah itu, di rumah majikan mereka. Jadi sama ada majikan itu menzalimi ataupun tidak siapa yang tahu. Yang tahu hanya majikan dan pembantu rumah itu sendiri. Jadi bagaimana kita nak memastikan bahawa mereka ini selamat, hidup selesa. Jadi harus ada perbincangan sama ada bermulanya mereka apabila nak meninggalkan negara mereka sendiri ke negara kita ni, harus ada kepastian bahawa kita tahu, bukan hanya tahu siapa majikannya, tetapi kita juga kena tahu tahap mana pembantu ini sebenarnya yang sudah pun dilatih. Kadang-kadang ada di situlah kekhilafannya apabila majikan merasakan dia tertipu. Ya. Ambil orang datang bekerja dengan kita, tapi orang ni tak tahu apa langsung. Dia lah nak mengajar. Kalau dia nak mengajar, dia dah tak ada masa. Dia nak, kalau boleh orang tu dah betul-betul tahu mahir bagaimana nak menjadi pembantu rumah. Itu satu contoh yang harus kita selesaikan bersama dahulu. Kedua, untuk menjaga keselamatan, saya juga nak melihat supaya mereka ini tidak dizalimi oleh majikan. Betul ada yang berlaku, tetapi tidaklah besar. Peratusannya amat begitu kecil. Kalau dibandingkan pembantu rumah yang ada seluruhannya, bukan hanya daripada Indonesia, hanya 90,000 sahaja. Jadi kalau daripada 90,000, masalah yang timbul selama ini hanya lebih kurang 150, tidaklah besar dari segi peratusannya. Walau bagaimanapun, ianya masih lagi ada. Betul. Kezaliman itu masih lagi berlaku. Maka sebab itu, kita tidak mahu perkara ini berlaku kerana image pertama. Kedua, kerana persahabatan
kita telah pun menjalin hubungan yang begitu rapat di antara Indonesia dan Malaysia. Jadi saya nak selesaikan supaya semua ini dapat kepastian. Saya tidak mahu sebagai contoh, dia masuk sebagai pembantu rumah, tapi mereka diguna oleh majikan untuk bawa ke restoran, kadang-kadang buat kerja lain luar daripada rumah. Itu semua tidak sepatutnya berlaku. Jadi macam mana kita nak tahu? Kalau kita lah orang biasa, kita tengok, kita tak pasti sama ada dia ni sebenarnya pembantu rumah ataupun kerja di restoran. Ini semua perkara-perkara yang harus kita selesaikan di antara Malaysia dan Indonesia. Maka itulah perbincangan yang saya lakukan, dan mereka bersetuju untuk menubuhkan jawatan kuasa di peringkat mereka. Dan saya sudah ada jawatan kuasa bersama antara saya dan Datuk Seri Saravanan. Mereka akan tubuhkan, kita nak khusus. Kalau contohnya pasport, yang datang masuk ke Malaysia ini sebagai pembantu rumah, dia tak pakai pasport biasa. Dia hanya pakai pasport yang hanya boleh diterima oleh kedua-dua negara. Mungkin pasportnya berbeza daripada apa yang ada. Inilah perbincangan yang kita lakukan bersama. Jadi Datuk nak mengatakan bahawa setakat ini yang ada hanyalah baru sekadar perbincangan ataupun bagaimana, Datuk Seri? Kita nak selesaikan dalam secepat mungkin. Kita bagi tempoh sehingga bulan Mac ini harus kita selesaikan. Perbincangan dah buat, mereka pun dah bersetuju, cuma dia kena ada endorsement dalam kabinet, sebab itu dia ada tubuhkan tentang kuasa bersama di antara beberapa menteri di sana. Dan sebenarnya saya dan Datuk Seri Saravanan dah bincang. Sebab itu saya boleh mencadangkan kepada Indonesia, ini yang kita nak lakukan. InsyaAllah perkara ini boleh kita selesaikan. Cuma saya minta dengan Indonesia, janganlah sehingga isu pembantu rumah ini selesai, baru kita nak selesaikan pekerja asing untuk sektor lain. Sebab sektor lain sebagai contoh peladangan, tak ada masalahnya sebab kita dah ada Akta 446, perumahan mereka bagaimana. Dan mereka pun tinggal bersama dengan rakan-rakan mereka yang lain. Jadi tak timbullah majikan nak menzalimi mereka. Kalau ada pun forced labour dan sebagainya, mungkin itu boleh kita senang untuk enforce kerana mereka ramai. Jadi sebab itu Indonesia mahukan supaya saya selesaikan masalah pembantu rumah dahulu. Tapi saya tekankan, sebab kita dah tak boleh tunggu. Jadi Datuk Seri Saravanan pun kita dah minta supaya dia akan berbincang dengan pihak di Bangladesh, di Nepal, di India, semua negara-negara sumber supaya kita boleh bawa masuk pekerja-pekerja asing dan akhirnya dapat membantu dari segi sektor ekonomi nak memastikan kita cukup tenaga pekerja yang diperlukan dalam negara. Baik, Datuk Seri, mengapa kita menyebut tentang inilah? Mungkin kerana isu berkenaan dengan tenaga kerja asing, terutamanya pembantu rumah Indonesia dan pelbagai hal ehwal domestik yang ada antara kita berdua, negara kita berdua adalah telah berlanjutan berpuluh-puluh tahun. Jadi kalau sekarang kita masih lagi sedang bercakap tentang perbincangan dan penubuhan jawatan kuasa, membuatkan kita terfikir ada sesuatu yang memincangkan pergerakan kita atau memperlahankan kita atau menyebabkan kita bergerak ke belakang sebenarnya. Dari segi sektor pekerja asing yang bukan sebagai pembantu domestik atau pembantu rumah ini, itu sudah boleh kita bawa masuk. Tak timbul masalah ini. Yang timbul masalah ini adalah kerana Indonesia menekankan bahawa beberapa isu, kes-kes yang masih lagi di mahkamah, apa sebabnya perkara ini tak diselesaikan. Itu menjadi tanda-tanda tanya persoalan kepada rakyat mereka di Indonesia. Maka sebab itu kita bincang bagaimana supaya perkara ini tak berlaku. Saya pun dah maklumkan tadi, dari segi peratusannya begitu kecil. Tapi zaman sekarang ini, kecil bagaimana sekalipun, ianya masih lagi boleh diketahui ramai. Sebab itu kita nak selesaikan isu ini. Jadi ini isu yang sebenarnya telah pun menjadi legasi yang begitu lama. Jadi saya mencadangkan beberapa cadangan yang telah pun saya kemukakan. InsyaAllah mereka pun menerima baik, agak positif dengan cadangan yang dikemukakan oleh pihak saya dengan mereka. Jadi isu pembantu rumah ini
pada saya kalau dibandingkan dengan jumlah 1.2 atau 2 juta yang kita perlukan, ingat amatlah kecil sekali, hanya 5% daripada keseluruhan jumlah tenaga pekerja asing yang kita perlukan. Okay. Dan ianya bukan datang daripada Indonesia semata-mata ya. Kita juga datang ambil daripada Cambodia, ambil daripada Filipina. Jadi kita nak selesaikan isu ini untuk masa hadapan. Saya kira antara perkara yang mungkin juga merupakan sebahagian daripada penambahbaikan adalah apabila KDN melancarkan e-locker. Tapi April 2021, Datuk Seri telah melancarkan juga satu sistem dinamakan sebagai Sistem Imigresen Bersepadu Nasional untuk menggantikan MyIMM. Jadi apa bezanya? Mengapa kita perlu ada perkara yang hampir sama ataupun ia totally berbeza sebenarnya? Ya, sebenarnya berbeza dengan apa yang kita adakan. Apa yang kita umumkan pada bulan April dahulu itu sistem NICE. Adalah sesuatu sistem untuk National Integrated Immigration System yang kita lakukan, NICE, NISC. Tapi yang kita nak buat e-locker ini adalah pendataan untuk pekerja asing yang boleh mereka di sana maklum dan kita di sini juga mendapat makluman tentang segala apa keberadaan pekerja tersebut. Saya nak bagi contoh. Katalah A itu datang daripada Bangladesh. A datang daripada Bangladesh, kampung mana? Sama ada dia sudah beristeri ataupun belum. Sudah berkeluarga ataupun belum. Katalah sudah berkeluarga. Siapa isteri dia? Siapa anak-anak dia? Kalau belum, siapa parents dia? Siapa next of kin? Kita kena tahu itu dulu. Dan dia punya contact number. Banyak detail yang kita perlu tahu. Kemudian, siapa majikan yang telah pun memohon untuk beliau datang ke Malaysia? Okey, baik. Jadi ini semua akan ada dalam e-locker? Dalam e-locker. Sebab itu kita nama electronic locker saja. It is not something yang rocket science, tidak. Tetapi pendataan yang kita perlukan itu ada di situ. Terperinci. Saya kira ia sangat menarik untuk kita tahu lebih lanjut. Mungkin juga saya menawar apabila bersama-sama dengan Datuk Seri akan boleh bercakap lebih lanjut tentang ini kerana kita sayangnya harus berakhir di sini. Datuk Seri, untuk inklusif sesi yang pertama. Terima kasih untuk anda yang setia menonton siaran TV1. Terima kasih Datuk Seri Hamzah Zainuddin, Menteri Dalam Negeri. Jumpa lagi pada siaran yang lain. Saya Wan Syahrir.